Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Najwa binti Muhammad Nazir, bernombor matrik D192111625. Dan hari ini kumpulan kami akan menerangkan berkenaan idgham secara lebih lanjut, iaitu mengenai semua pertemuan huruf bertanda sukun dengan huruf-huruf yang berbaris dalam Al-Quran Ram Uthmani mengikut kaedah bacaan riwayat Hafs. Jadinya apabila dua huruf bertemu, huruf pertama bertanda sukun dan yang kedua berbaris. Maka huruf pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua dan dijadikannya satu huruf serupa jenis dengan huruf yang kedua serta diberi tanda sabdu di atasnya dengan satu sebab daripada tiga sebab berikut. Yang pertama, bersamaan pada sifat dan makhraj, dan yang kedua bersamaan pada makhraj tapi berlainan. Ketiga, berhampiran pada makhraj dan sifatnya. Tanpa melengahkan masa, kita pergi pada hukum idgham yang pertama, iaitu idgham al-mutamasilain, iaitu dua yang bersamaan. Dua huruf yang serupa pada nama, bersamaan pada sifat dan makhraj, sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Hukum bacaannya adalah wajib idgham mengikut bacaan riwayat Hafs. Idgham ini dinamakan idgham al-mutamasilain saghir yang membawa maksud memasukkan dua yang bersamaan kecil. Contohnya ada 5 huruf, iaitu fa, ta, ha, lam dan ba. Yang pertama, fa diidghamkan pada fa. Contoh ayatnya ialah fala yusrif fil qatli. Kedua, ta diidghamkan pada ta. Contoh ayatnya ialah kanat taqtihim atau fama rabbihati jaratuhum. Yang ketiga pula, ha diidghamkan pada ha. Contoh ayatnya aina ma yuwajjihu atau wa ma yukrihunna. Itu saja bahagian saya. Saya akan paskan kepada yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfariza binti Zainal Abidin, nombor matrik D192111626. Saya teruskan dengan contoh huruf idgham mutamasilain, iaitu huruf lam yang diidghamkan pada huruf lam. Contoh ayatnya adalah fahallana waj'alli. Seterusnya adalah huruf ba. Ba juga diidghamkan pada huruf ba. Contoh ayatnya adalah izhab bikita bihaza farghab bismillah, iaitu jika huruf pertama terdiri daripada huruf mad, maka ia tidak boleh diidghamkan pada huruf yang kedua. Contoh ayatnya adalah amanu wa amilu. Seterusnya, jika huruf pertama terdiri daripada huruf lin, maka ia tetap diidghamkan pada huruf yang kedua, iaitu huruf yang berikutnya. Contoh ayat adalah bima asa wa kanu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Azmanuddin. Nombor metrik D1921169. Tajuk yang kedua iaitu Al-Mutajanisain, dua yang berhampiran sejenis. Dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Hukum bacaannya izhar mengikut bacaan riwayat Hafs, kecuali pada 6 tempat dari 3 makhraj wajib dibaca idgham. Idgham ini dinamakan idgham al-mutajanisain saghirun, artinya memasukkan dua yang berhampiran sejenis kecil. Maksud idgham kamil, menggabungkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara total, iaitu dengan melenyapkan keseluruhan makhraj dan sifat huruf pertama. Maksud idgham nakis, menggabungkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara tidak sempurna, iaitu dengan hanya melenyapkan makhraj huruf pertama itu sahaja dan mengekalkan sifat-sifatnya melainkan qalqalah. Pertama, makhraj to, ta dan dal wajib diidghamkan secara idgham kamil pada 3 tempat. Yang pertama, dal yang mati diidghamkan pada ta. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Lima syahidtum alaina wa mahadtu lahu wa laqad tarakna. Yang kedua, ta diidghamkan pada dal. Contoh, qad ujibat da'watukuma asqalat da'wa. Yang ketiga, ta diidghamkan pada ta. Contoh, fa amanat ta'ifah iza hammat ta'ifata waddat ta'ifah. Yang keempat, ta diidghamkan pada ta secara idgham nakis. Contoh, ahadtu basatta ma farattum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah Aina binti Muhammad Sabri, bernama metrik D1921160. Okey, saya akan menyambung presentation bertajuk idgham naqis. Okey, yang keduanya makhraj za dan tha wajib diidghamkan secara idgham kamil pada 2 tempat. Maka di sini kita tengok ada 2 contoh lah, sebab dia idgham kamil ni ada terbahagi kepada 2 tempat. Okey, yang pertamanya zal diidghamkan kepada za. Okey, contoh ayat izzalamtum, izzalamu. Maka tidak didengungkan, tidak diidghamkan pada huruf zal, tapi didengungkan pada huruf za. Maka zal tidak boleh diidghamkan, tetapi za yang diidghamkan. Okey, seterusnya idgham kamil yang kedua, sa diidghamkan kepada zal. Contoh ayatnya, yalhadzalik, yalhadzalik. Tiada pada huruf sa, tapi pada huruf zal. Okey, seterusnya pembahagian idgham naqis yang ketiga adalah makhraj ba wajib diidghamkan pada mim secara idgham kamil, kemudian disertai dengung kerana huruf mim bersabdu pada satu tempat. Okey, contoh ayatnya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Jadi diidghamkan pada mim, bukan pada ba. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Alham Akbar bin Zulkifli. Nombor metrik saya D191111543. Okey, saya akan menerangkan definisi mutaqarribain. Okey, mutaqarribain ni bermaksud hampir atau dekat, iaitu pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makrajnya. Okey, atau salah satu daripadanya sifat dan makraj.
Okey, mengikut riwayat Hafs, okey, cara bacaannya adalah izhar. Okey. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Contoh ayat yang berhampiran sifat dan makrasnya. Okey, iaitu zayyana. Okey, kerana huruf zal dan zai di sini mempunyai sifat dan makras yang hampir, iaitu sifat jahar dan makrasnya keluar di bahagian hujung lidah. Okey, contoh yang kedua yang berhampiran pada makras tetapi tidak pada sifat. Okey, seperti huruf dal dan sin. Okey, contoh ayatnya pula iaitu qad sami'a. Okey, qad sami'a. Okey, kerana huruf dal dan sin ni mempunyai sifat yang berbeza. Sifat yang berbeza kerana huruf dal ni mempunyai sifat jahar. Okey, dan manakala sin ni sifatnya hamas. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni contoh ayat yang berhampiran pada sifat tetapi tidak pada makrasnya, iaitu iz ja'ukum. Okey, kerana huruf zal dan jim di sini mempunyai sifat hampir, iaitu sifat jahar. Tetapi bacaan makrasnya adalah berbeza. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syazwani binti Muhammad Sayusi di 191111539. Okey, baik, insya-Allah saya akan membentangkan berkaitan dengan bab al-mutaqarribain. Idgham mutaqarribain ni ialah pertemuan di antara dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya. Menurut riwayat Hafs, kita lebih tertumpu pada huruf lam dan ra dan juga qaf dan kaf. Di situ ada unsur idgham iaitu memasukkan. Yang apabila kita baca, huruf ra akan masuk ke dalam huruf lam. Seperti yang kita tahu, idgham ini adalah memasukkan, yakni memasukkan huruf yang kedua kepada huruf yang pertama. Jadi apabila kita sebut idgham al-mutaqarribain, kita tengok pada contoh huruf lam mati bertemu dengan ra berbaris, barrafa'ahu. Jadi lam tu terus hilang dan huruf ra tu akan masuk ke dalam huruf lam. Seterusnya fakur rabbukum, lam tu terus hilang dan huruf ra tu akan masuk ke dalam huruf lam. Qur rabbi a'lamu. Jadi bila kita baca lam tak bunyi. Jadi bila kita baca tu lam tak berbunyi. Jadi kita terus hilangkan dan terus masuk ke dalam huruf ra. Okey, seterusnya contoh yang kedua, huruf qaf mati bertemu dengan kaf berbaris. Alam nakhluqukum, yakni dari surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Alam nakhluqukum, qaf tu tak didengar, dimatikan dan terus masuk kepada huruf kaf yang berbaris tadi. Ini dinamakan idgham mutaqarribain, yakni ada unsur memasukkan huruf yang kedua tadi ke dalam huruf yang pertama. Okey, baik, contoh-contoh yang saya bawakan tadi semua perlu dibaca dengan idgham, kecuali ada satu kalimah kalla bal rana yang tidak akan berlaku idgham mutaqarribain. Ianya tidak berlaku idgham mutaqarribain kerana tidak ada berlaku unsur memasukkan, iaitu dari surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana. Jadi kita lihat huruf lam tadi kita sebut dan tak akan terus masuk ke dalam huruf ra. Ianya berlaku disebabkan oleh saktah.
iaitu kita perlu menghentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar 2 harakat. Bal-rona, bal-rona. Jadi bila mana berlaku saktah, dia tidak akan berlaku idgham mutaqaribain. Dia tak akan jadi unsur memasukkan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.